Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Muhammad Taufik bin Ibrahim, merupakan Cikgu Inspektor Kadet bagi Sekolah Menengah Puchong Perdana. Saya juga merupakan Timbalan Komandan Kor Kadet Polis bagi IPD Subang Jaya. Sebab itulah saya tegas sekarang ni. Tapi dalam pembelajaran kita akan lembut-lembut sedikit. Boleh? Okey. So, saya akan cover sains tingkatan 4 bermula dengan bab 1 iaitu penyiasatan saintifik. Dalam bab 1, penyiasatan saintifik merupakan bab yang sangat penting bagi menjawab soalan bahagian kertas 3. Kertas 3 merupakan soalan berbentuk eksperimen. Jadi, bab ini sangat-sangat penting untuk kamu tahu macam mana cara kita nak buat laporan eksperimen, macam mana kita nak tahu pembalik ubah, macam mana kita nak tahu hipotesis dan macam mana kita nak buat langkah-langkah prosedur eksperimen. Okay, so kita teruskan. Dalam bab 1 penyiasatan saintifik, kita ada 2 skop yang kita akan belajar. Yang pertama, langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Jadi bab inilah, dalam inilah yang akan kita jumpa dalam kertas 3 sains SPM. Yang kedua, sikap saintifik dan nilai murni. Yang ni, sikap saintifik dan nilai murni biasa masuk dalam kertas 1 juga. Okey? Kita teruskan dengan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. So, inilah langkah-langkahnya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 langkah. Saya terangkan satu persatu. Semua saintis yang membuat eksperimen, mereka akan mengalami perkara-perkara ini. Yang pertama, mereka akan memerhati sesuatu fenomena. Banyak saintis di dunia nak kaji, nak terbitkan satu formula, mereka akan ikut step-step langkah-langkah ini. Yang pertama, memerhatikan sesuatu fenomena. Yang kedua, selepas kita kenal pasti satu fenomena tu, kita kena kenal pasti masalah fenomena tersebut. Bila kita dah ada masalah, kita akan cari pemboleh ubah. Kita akan kenal pasti pemboleh ubah. Yang keempat, kita akan membuat hipotesis. Hipotesis ni merupakan kesimpulan awal kita sebelum kita buat eksperimen. Nanti saya akan explain, terangkan dengan lebih lanjut macam mana kita nak buat hipotesis. Dan selepas itu, barulah kita akan merancang penyiasatan. Ataupun dalam bahasa kita panggil dia, kita nak jalankan eksperimen. Okey, selepas tu, kita jalankan eksperimen, menyiasat. Selepas tu, kita membuat pemerhatian dan mengumpul data. Dan selepas tu, kita menganalisis dan mentafsirkan data. Yang ini sangat penting bagi pelajar sains. Awak akan jumpa berbagai-bagai data selepas awak habis sekolah, masuk kolej matrikulasi, masuk SPM, STPM tingkatan 6, di universiti. Yang inilah yang paling penting. Macam mana kita nak analisis dan tafsirkan data. Data kita boleh present dalam banyak bentuk. Ada bentuk graf, ada bentuk jadual dan sebagainya. Next, kita akan buat kesimpulan. Kesimpulan ni, kita last sekali. Step yang last sekali, kita dah puas hati, kita dah buat eksperimen, kita akan buat kesimpulan. Dan yang penting sekali ialah menulis laporan. Yang inilah awak akan jumpa dalam soalan kertas 3 SPM. Okey, next kita akan pergi kepada macam mana kita nak mengenal pasti masalah. Kita nak jalankan step yang pertama. Yang pertama, kita memerhatikan sesuatu fenomena. Kita gunakan WH question. Apa maksud WH question? WH question maknanya why, who, when, where di bahasa Inggeris. Okey? Kenapa, bagaimana, macam tu kita nak tahu. Kenapa perkara ni berlaku? Kenapa perkara ni boleh jadi macam ni? Yang itu cara kita nak mengenal pasti masalah. Okey, selepas tu, macam mana kita nak kenal pasti masalah? Melalui deria kita sendiri. Sebab kita yang akan buat eksperimen. Melalui apa? Penglihatan kita. Dengan mata kita. Kenapa benda tu berlaku macam ni? Okey, yang kedua, sentuhan. Kita rasa dia. Kenapa yang ni lembik, yang ni keras? Kita guna deria kita. Yang ketiga, pendengaran. Dan yang keempat, bau. Kita guna deria yang kita ada untuk buat eksperimen. Okey, next, kita pergi kepada mengenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang kita perlu tahu, yang awak dah tahu kita ada 3 pemboleh ubah. Yang pertama, dimanipulasikan. Yang kedua, bergerak balas. Dan yang ketiga, dimalarkan. Okay? Dimanipulasikan ialah kuantiti yang diubah bagi menguji hipotesis. Kita ubah, kita manipulasikan benda tu. Itu ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Bergerak balas ialah kuantiti yang diukur atau gerak balas hasil daripada pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa yang gerak balas berlaku apabila kita ubah manipulasi. Itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, manipulasi dan bergerak balas ni
saling berkaitan. Bila kita ubah manipulasi, yang ini akan terhasil. Yang dimalarkan ialah kuantiti atau keadaan yang perlu ditetapkan. Kita malarkan dia. Kita tetapkan dia, tak berubah sepanjang eksperimen kita. Okey. Seterusnya, membuat hipotesis. Hipotesis ialah suatu pernyataan umum atau jawapan kepada masalah yang disiasat. Mungkin betul atau mungkin salah. Sebab itulah saintis dia buat eksperimen bukan 1-2 kali. Mungkin beribu-ribu kali. Sebab inilah. Okey. Jadi, dia diuji melalui eksperimen. Kita nak buktikan hipotesis ni betul atau salah. Contoh, semakin ataupun jika maka. Semakin tinggi, semakin rendah, semuanya ada kaitan. Kita kaitkan dia dengan pembalik ubah, manipulasi dan bergerak balas tadi. Okey, merancang eksperimen. Membuat prosedur, langkah atau menjalankan eksperimen. Kita senaraikan bahan radas yang kita guna. Ni kita panggil dia, kita rancang. Kita sediakan, kita tengok pembalik ubah apa yang ada, kita tengok radas apa yang kita perlukan. Pastikan suatu pembalik ubah dimanipulasi dipilih untuk diuji. Kita pilih satu sahaja pembalik ubah dimanipulasi untuk kita uji. Tentukan cara mengukur pembalik ubah bergerak balas. Sebab yang ni penting untuk kita letak dalam analisis data dan kumpulan data nanti. Tentukan cara mengumpul analisis dan tafsir data. Okey, lepas tu kita dah rancang, kita jalankan siasatan. Okey, mengumpul data, kita ada dua cara. Yang pertama, kuantitatif. Kita ukur, kita ada nilai. Masa, suhu, isi padu, jisim dan sebagainya. Yang itu kita boleh ukur dia. Kualitatif yang tidak dapat diukur. Contohnya, bentuk. Dulu kita ada bau. Sekarang ni kita dah ada satu alat boleh ukur bau tu. Jadi kita dah masukkan bau, kita buat bentuk. Bentuk tak boleh ukur. Okey? Direkod dalam jadual. Wajib tulis ialah pembalik ubah dimanipulasikan dan pembalik ubah bergerak balas. Yang ini kita wajib tulis dalam pengumpulan data. Okey, mentafsir data. Ada 3 cara kita boleh buat, iaitu menggunakan jadual, graf dan fakta. Menganalisis data, menyelahkan konsep dan menggariskan fakta, membandingkan data berdasarkan kriteria yang kita kaji, sifat, ciri-ciri dan menghubung kait data dan mengenal pasti hubungan pembalik ubah yang berbeza. Kita buat eksperimen. Kena ingat, setiap eksperimen kena jujur. Walaupun keputusan yang awak dapat tu salah, teruskan, ulang lagi. Yang itu namanya kita nak uji hipotesis. Faham? Alright. Okey, selepas kita buat eksperimen, kita dah dapat data, kita dah dapat apa semua, kita akan buat kesimpulan. Okey, kesimpulan kita berdasarkan data eksperimen. Sinilah letaknya nilai-nilai saintifik seorang saintis. Mereka tidak akan menipu data. Kerana data-data yang dikumpulkan itu mengambil masa yang lama untuk diuji dan dibuat eksperimen. Jadi, seorang saintis, kita anggap kita saintis lah sebab kita belajar sains. Jadi, kita kena jujur. Kita tulis data yang betul. Tanpa mengira hipotesis diterima atau ditolak. Walaupun awalnya hipotesis kita buat lain, dapatnya lain. Teruskan buat laporan. Yang ketiga, saya bagi tahu tadi, jujur dalam membuat kesimpulan. Jangan nak kita nak cantikkan result, kita menipu keputusan eksperimen. Okey, seterusnya, menulis laporan eksperimen. Yang ni kertas 3 SPM. Jadi yang ni lah awak kena buat ikut step yang dah disediakan dalam buku teks. Yang pertama, tujuan eksperimen. Untuk bahagian tujuan, awak perlu letak untuk mengkaji. Ni ialah statement yang paling penting dalam awak nak buat laporan. Mengkaji apa? Tu tujuan kita. Kita nak buat eksperimen apa? Untuk mengkaji. Tu ialah tujuan. Pernyataan masalah. Kita kena ada tanda soal di hujungnya. Tu teknik dia. Yang ketiga, pembalik ubah dimanipulasi, bergerak balas, dimalarkan. Secara tepatnya, yang pertama awak akan tulis dulu pembalik ubah dimanipulasi. Yang kedua, bergerak balas. Yang ketiga, dimalarkan. Ikut step. Jangan awak buat dimalarkan dulu, bergerak balas dulu. Kita ikut step. Biar cantik kita punya laporan eksperimen. Selepas tu, hipotesis, kesimpulan awal, radas, bahan. Apa beza radas dan bahan? Radas ni ialah benda-benda yang kita tak terlibat dalam pembalik ubah. Contohnya kaki retort, bikar. Itu ialah radas. Bahan apa yang kita uji. Itu ialah bahan. Okey, prosedur. Prosedur pastikan ayat dalam keadaan ayat pasif. Bermakna kita dah buat eksperimen itu. Okey, contoh kita tengah buat eksperimen,
mengambil satu air tuang ke dalam bikar. Itu ayat aktif. Kita tukar kepada air dituangkan ke dalam bikar. Okey, itu ayat pasif. Keputusan dan pemerhatian. Catat apa yang kita dapat. Kita analisis data dan tafsir data. 3 cara saya bagi tahu tadi. Ada jadual, ada graf dan ada fakta. Dalam eksperimen, kesimpulan kena ada. Dan perbincangan. Perbincangan ni maksudnya kalau eksperimen kita tu kesimpulan berbeza dengan hipotesis, inilah penting. Kita buat perbincangan. Kenapa kita tak berjaya buat hipotesis tu diterima? Perbincangan ni sangat penting. Jadi ini adalah tata cara kita nak buat laporan eksperimen. Okey. Jadi kita nak buat laporan eksperimen, kita mestilah tahu apa sikap-sikap yang perlu ada dalam kita buat eksperimen. Minat dan ingin tahu. Biasalah saintis, dia nak tahu suatu benda, dia mesti ada minat yang kita nak tahu. Contoh, saintis-saintis yang mengkaji macam-macam, dia sifat ingin tahu tinggi. Jadi inilah sangat penting, sifat ni. Jujur dan tepat merekod data, yang ni penting, jujur, bekerjasama, kita buat eksperimen bukan seorang-seorang, kadang-kadang satu table, kita ada 3 orang. Kita jangan cakap selfish lah, pentingkan sendiri. Berani mencuba. Bersistematik, laporan tadi kena ada flow, kena ada apa yang ada dulu, yang kedua, yang ketiga. Ini sistematik laporan kita. Menghargai keseimbangan alam, bertanggungjawab terhadap keselamatan, eksperimen semua ada risiko. Kita kena tahu safety kita, baik hati, yakin dan berdikari dan bersyukur kepada Tuhan. Segala apa yang kita buat mesti relate kepada pencipta kita. Okay, next. Contoh, ini ialah cara kita nak menjalankan eksperimen. Tujuan, mengkaji hubungan antara panjang bandul dengan tempoh ayunan lengkap bandul. Ini eksperimen bandul, ringkas. Okey, mesti ada perkataan mengkaji. Ini ialah tujuan. Okey, pernyataan masalah saya bagi tahu tadi. Adakah panjang bandul mempengaruhi tempoh ayunan bandul? Kena ada tanda soal. Barulah namanya pernyataan masalah. Pemboleh ubah, saya dah bagi tahu kita kena susun. Yang pertama dimanipulasi, kedua bergerak balas, ketiga dimalarkan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi, kita pilih satu sahaja. Panjang bandul ataupun panjang benang. Tak boleh buat dua-dua. Kita fokus satu-satu. Kalau nak buat panjang bandul dulu, panjang bandul dulu. Lepas tu next eksperimen baru kaji panjang benang pula. Okey, yang kedua pemboleh ubah bergerak balas. Tempoh ayunan bandul bagi 20 ayunan. Kita dapat ukur. Apa yang kita ukur? Tempoh ayunan. Ni ialah kuantitatif. Bergerak balas mesti kita ada apa yang kita nak ukur. Okey? Pemboleh ubah dimalarkan. Jisim bandul. Dimalarkan kita kena beritahu sifat bandul. Contoh jisim boleh, warna tak boleh lah sebab dia tak mempengaruhi. Jisim yang mempengaruhi. Okey, hipotesis kena ada perkataan semakin-semakin. Kita relatekan dengan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Ini ialah pemboleh ubah manipulasi dan yang ini ialah pemboleh ubah bergerak balas. Semakin pemboleh ubah dimanipulasi, semakin pemboleh ubah bergerak balas. Okey, itu hipotesis. Okey, seterusnya radas. Radas ialah yang tak terlibat dengan pemboleh ubah yang kita nyatakan. Contohnya kaki retot, jam rendik, pembaris meter, kita tak terlibat langsung. Kalau kita tukar kaki retot kepada besi ke kayu, tak efek eksperimen. Ini maknanya radas. Okey, bahan apa yang kita uji, yang terlibat dalam pemboleh ubah. Okey, benang, bandul, itu yang terlibat dalam eksperimen kita. Okey, prosedur. Prosedur, ini ialah soalan. Ini ialah ayat aktif. Kita kena tukar kepada ayat pasif. Ukur 10 cm panjang benang dengan menggunakan pembaris meter. Kita dalam laporan kita akan tulis panjang benang diukur 10 cm menggunakan pembaris meter. Kita tukar dia ayat kepada ayat pasif. Okey, kita buat prosedur ni mesti ada penanda 1 ataupun A, B, C, 1, 2, 3 pun boleh. Okey, next, keputusan pemerhatian. Boleh letak dalam jadual. Memang kita eksperimen kita buat jadual dulu. Daripada jadual baru kita pergi kepada graf. Okey, jadual dalam soalan jangan tulis keputusan. Sebab kita dalam jawab soalan sains, kita tak buat eksperimen. Kita dah buat eksperimen, kita tulis saja. So, kita tulis panjang bandul, ni ialah tempoh ayunan. Tulis saja. Alright. Analisis data, kita lakar graf,
tempoh ayunan melawan panjang bandul. Kesimpulan, hipotesis diterima. Kalau hipotesis salah, tulis hipotesis ditolak. Jadi kita ulang lagi eksperimen. So kalau kat sini, hipotesis diterima. Iaitu semakin panjang bandul, semakin lama masa ayunan bandul. Kita ulang balik hipotesis tadi. Sebab itulah hipotesis kita namakan sebagai kesimpulan awal. Ini ialah kesimpulan terakhir. Okey? So perbincangan. Bagi tahu ralat masalah yang dihadapi dan cadangan penambahbaikan. Okey? Jadi untuk pembelajaran seterusnya kita akan masuk bab 2, koordinasi badan. Sekian. Assalamualaikum dan terima kasih.